Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Sesuai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita seperti biasa menyambung lagi perjalanan kita untuk memahami Al-Quran, Kitabullah. Banyak kali kita sebutkan tentang kemestian memahami Al-Quran ini dengan bentuknya yang koheren. Pemahaman Al-Quran dengan memahami gambaran keseluruhan Al-Quran ini. Dan satu perkara yang kita sebut berulang-ulang kali adalah sisi mukjizat yang besar sekali daripada Al-Quran ini sebenarnya adalah susunan terhadap susunan Al-Quran itu. Kerana keseluruhan, gambaran keseluruhan yang adalah merupakan satu perkara yang besar. Dan bila kita memahami ataupun melihat, menilai satu perkara, satu ciptaan ataupun hasil kerja yang hebat, maka gambaran keseluruhan itu penting, kan? Kalau kita lihat contohnya Taj Mahal, kan? Taj Mahal, bangunan yang sehingga hari ini menjadi perkara yang dianggap ajaib. Keindahannya, keseluruhan bangunan itu. Sebab itu kalau satu bata daripada ataupun sebahagian daripada Taj Mahal ini dibawa dan dibina di tempat lain untuk bangunan lain, dia tidak akan capture ataupun kehebatan Taj Mahal itu tidak akan dapat dihargai ataupun dilihat, ya. Hanya dia mengambil satu bahagian, satu juzuk daripada bangunan itu, kan? Keseluruhan bangunan itulah yang menyebabkan jadinya dia sebagai satu yang dianggap sebagai ciptaan yang hebat. Jadi Al-Quran Al-Karim ini sebenarnya susunan, strukturnya, koherennya, hubung kait di antara ayatnya dan surahnya, dan gambaran keseluruhan untuk memahami apakah yang dibawa oleh Al-Quran ini adalah satu perkara yang mesti, kan, untuk kita memahami Al-Quran ini sebagai satu gambaran yang menyeluruh. Memahami sebahagian ataupun kutipan-kutipan daripada ayat Quran ini boleh juga mendapat manfaat, tetapi tidak mendapat manfaat yang seperti mana yang dikehendaki oleh gambaran yang nak dibawa oleh Al-Quran ini. Jadi sebab itu kita menekankan tentang memahami Al-Quran ini secara koheren, ya. Jadi dalam konteks ini, alhamdulillah kita masih lagi meneruskan. Sebab itu ada perbincangan ini, dia berdasarkan kepada kumpulan-kumpulan, grup-grup Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran ini, kan? Saya akan insya-Allah bincangkan berdasarkan grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan
surah dalam Al-Quran ni kan. Sekarang kita sedang bincangkan grup yang kelima, yang kata yang isinya banyak menekankan tentang hujah-hujah terhadap tauhid Allah kepada Allah Subhanahu taala, di samping isi-isi lain yang tiga isi utama yang Al-Quran ni yang masih lagi berada dalam hidup. Tapi kita akan berhadapan dengan, kita akan melihat di dalam ni banyak hujah-hujah yang diketengahkan dalam ada hujah-hujah ni yang dipetik dalam keadaan yang cukup detail kan. Hujah-hujah tentang mesej Rasul tentang tauhid ni kan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk bincangan surah Yasin ini pada blok yang kedua. InsyaAllah moga-moga perbincangan koheren terhadap kefahaman surah Yasin ini akan memberi kita gambaran yang lebih tepat tentang apakah yang sedang kita baca bila kita meneliti atau kita membaca surah Yasin ini kan. Apakah perkara penting yang dapat kita ambil sebagai panduan petunjuk daripada surah ini. Jadi blok yang kedua ni dimulakan dengan ayat yang menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasul SAW supaya membacakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Buatlah bagi mereka satu perumpamaan. Wadrib lahum mathalan, misal, iaitu penduduk suatu negeri, ashabal qaryah id ja'ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka utusan-utusan. Jadi insya-Allah sebelum ni kita baca dulu secara keseluruhan beberapa ayat daripada ini supaya kita dapat gambaran apakah yang kita akan bincangkan surah ni kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Alhamdulillah, kita baca bahagian pertama dulu. Buatlah bagi mereka satu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika mana utusan-utusan datang pada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah yang diutus kepada kamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab,
sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami akan merejam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih daripada kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan ataupun nasib buruk yang menimpa kamu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Alhamdulillah. So, kisah yang kita baca di dalam surah Yasin, dalam blok yang kedua ini, bahagian yang kedua dari surah Yasin ini adalah kisah yang panjang juga, kan? Yang dipetik biasanya, kan, di dalam Al-Quran ada ketika mana Allah SWT masukkan kisah yang panjang, kan? Untuk menjelaskan ada mesej penting yang nak dibawa, dan banyak mesej-mesej penting yang hebat yang dapat kita pelajari daripada perumpamaan kisah ini. Jadi di tengah-tengah apa yang kita telah baca dalam pendahuluan daripada surah Yasin, Allah SWT menjelaskan ayat 11 di hujung blok itu, sesungguhnya kamu innama tunziru man ittaba'a dzikr wa khasyar rahmana bil ghaib. Kamu hanya akan memberi peringatan kepada orang yang mahu mengikuti peringatan saja, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Jadi penting, kan, dua perkara ini yang dirangkum dalam perkataan takwa, kan? Takwa dalam permulaan surah Al-Baqarah, Allah SWT menjelaskan, Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin, kan? Inilah kitab, ataupun itulah kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan bahawa dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan lil muttaqin, dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, kan? Jadi dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, kan, ayat 11 ini, surah Yasin ini, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya kamu hanya dapat memberi peringatan ini, kan? Kamu hanya boleh memberi peringatan kepada orang-orang yang, kalau dalam surah Al-Baqarah itu disebut sebagai orang yang bertakwa. Apakah dia maksud takwa itu? Kita selalu sebut dia berkait dengan takwa yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Asy-Syams, kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan ke dalam diri manusia fujuraha, kan? Fujur, persediaan dia untuk buat fujur, kejahatan, wa taqwaha, dan juga persediaan untuk taqwaha, kan? Persediaan takwa kepada hati ini. Jadi inilah yang disebut dalam ayat ini. Peringatan ini daripada Allah SWT, khasnya adalah ayat-ayat Al-Quran Karim, wahyu Allah SWT, hanya akan memberi kesan, kan, kepada orang yang takwa. Ini dimaksudkan di sini dengan, pertama, orang yang mahu mengikuti peringatan, kan? Mereka memilih untuk mengikuti peringatan yang dibawa oleh Rasul ini. Manittaba'a dzikra, kan? Siapa yang mengikuti peringatan itu. Dan wa khasyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi ini adalah persediaan dalam jiwa manusia, takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah bil ghaib, walaupun dia tidak melihatnya, dalam keadaan ghaib, kan? Persediaan ini, kan, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri manusia. Kita telah baca, kan, hujah tentang nafsul mutmainnah, kan? Apa yang ada dalam diri manusia, kan? Persediaan yang ada dalam diri manusia yang boleh membezakan
manusia umumnya, hampir kesemuanya manusia uh, menerima yang baik sebagai yang baik, yang tak baik sebagai yang tak baik. Kenapa? Ini adalah menjadi hujah kepada adanya hari pembalasan, dan adanya hari pembalasan ini menjadi hujah kepada adanya Allah yang Maha Berkuasa. Jadi kerana takut kepada Tuhan yang Maha Murah, inilah maka seorang manusia itu mengambil kira tentang hari pembalasan yang akan datang di hadapan dia. Jadi orang yang begini sajalah yang sebenarnya Al-Quran ini akan memberi kesan kepada ataupun bernilai kepada dia sebagai peringatan. Jadi ini satu clue yang penting ataupun satu maklumat yang penting kepada orang yang benar-benar ingin untuk mengikut Al-Quran ini, untuk menjadikan Al-Quran panduan hidup mereka. Maka mereka kena ada dua persediaan ini. Pertama, mahu mengikuti peringatan. Apa-apa sahaja yang datang daripada Al-Quran ini yang ada untuk diikuti. Peringatan-peringatan ini bukan hanya untuk dibaca, dilagukan, ataupun dikaji kehebatannya, dikaji sudut linguistiknya dan sebagainya. Tapi kehebatan pada Al-Quran ini adalah apabila manittaba'adz dzikra, siapa yang mengikuti peringatan-peringatan yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Itu adalah satu perkara yang penting, kan? Kemudian takut kepada Tuhan yang walaupun dia tidak melihat, Allah SWT, kan? Sebab itu kita sebut Al-Quran dalam surah awal surah Al-Baqarah itu disebut bahawa hari akhirat ini, pertama kepada takut kepada Tuhan ini, kepada Allah SWT, khasyar Rahman Ar-Rahman bil ghaib, walaupun dia tidak melihatnya. Dan manusia boleh untuk takut kepada Allah SWT yang tidak dilihat dengan hujah-hujah yang dia lihat di sekeliling. Dan juga sebenarnya jauh di dalam hati dia ada sudut tentang ketuhanan yang telah pun terbina di dalam diri dia. Ini menjadi hujah yang besar, kan? Nafsul mutmainnah ini. Tapi hari akhirat tidak cukup hanya dengan beriman pada benda yang walaupun tidak dilihat, kerana dia adalah satu perkara yang perlu diyakini. Wabil akhirati hum yuqinun, mesti diyakini, kan? Jadi ini adalah isi ataupun peringatan penting tentang Al-Quran. Kerana Allah SWT akhirnya mengatakan bahawa Allah SWT menghidupkan yang mati dan menulis apa yang telah mereka kerjakan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan di atas muka bumi ini. Kerana Allah SWT mengetahui, kan, setiap sesuatu yang berada di jiwa manusia, sama ada dia benar-benar mengambil wahyu Allah SWT ini untuk diikuti dan benar-benar menyediakan persediaan takut dia kepada Allah SWT ini untuk mendekati Al-Quran ataupun wahyu Allah SWT ini. Jadi persediaan ini adalah persediaan yang kita sendiri nak kena hidupkan dalam diri kita. Dan Allah SWT memerhati setiap manusia terhadap apa yang dia sediakan untuk dia mendekati Al-Quran Karim, wahyu Allah SWT ini. Kalau dia tidak menyediakan persediaan-persediaan ini, maka dia sebenarnya tidak bersungguh-sungguh untuk mendekati Al-Quran ini. Maknanya peringatan ini, apa yang disebut oleh Allah SWT, kamu hanya akan memberi peringatan kepada orang-orang yang ada kualiti. Kalau mereka tidak ada kualiti ini, mereka tidak akan dapat mengikuti, menjadikan Al-Quran ini sebagai tunjuk mereka, kan? Jadi dalam inilah maka kita melihat dalam konteks begini, maka kita mula perbincangan kita dengan blok yang kedua ini dengan melihat kepada perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ketengahkan. Sebenarnya perumpamaan ini
uh, menjelaskan satu aspek lagi yang penting yang telah disebut banyak beberapa kali di dalam surah Saba dan juga surah Fatir, tentang hubungan di antara yang mengikuti dan yang diikuti. Ini adalah satu antara isi yang di detailkan lagi di dalam perumpamaan yang dibawa daripada surah ini, kan. Jadi kita kena mulakan sedikit, mungkin perbincangan sedikit teknikal tentang bahagian ini, kan. Sedikit, mungkin kita tidak akan panjangkan benda itu, cuma untuk menjadikan dia asas kepada perbincangan seterusnya. Jadi kisah ini kisah yang amat menarik, kan? Kisah yang selalunya apabila disebut bincangan surah Yasin, maka kisah ini menjadi sebahagian besar daripada perbincangan tentang surah Yasin ini, kan? Jadi wadrib lahum, buatlah misalan pada mereka. Lahum ini adalah kata yang merujuk kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini khasnya perumpamaan ini, kan, sebab kita baca di dalam banyak ayat ni berulang-ulang kali disebut, kan, mereka ini wasawaun alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja kamu bagi peringatan kepada mereka ataupun kamu tak bagi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sebab dalam ayat yang sebelum ni kita telah baca, ayat 10, 11 dan sebagainya, kan, Allah SWT menjelaskan tentang mereka telah disediakan tutupan oleh Allah SWT. Ditutup mata mereka, ditutup belakang mereka, ditutup depan mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat lagi ayat-ayat Allah SWT, baik di langit, yang ke atas atau ke bawah, dan lengkap, kan. Mula-mula Allah SWT jelaskan, diletakkan belenggu a'naqihim ini tengkuk mereka, sehingga mereka tak boleh lagi nak tengok ke atas dan ke bawah. Kemudian ayat seterusnya menjelaskan pula bahawa disediakan juga saddan, penutup yang menutup pandangan hadapan mereka dan menutup juga pandangan belakang mereka. Jadi lengkap, atas, bawah, depan dan belakang, semuanya tidak dapat perumpamaan-perumpamaan yang Allah SWT nak bagi kepada mereka, ataupun hujah-hujah yang diketengahkan dalam Al-Quran ini, semuanya tidak memberi manfaat kepada mereka. Tapi dalam setengah-setengah ayat pula kita baca, contohnya ayat ini, Allah SWT suruh bagi perumpamaan kepada mereka. Siapakah ini maksudkan dengan lahum ini? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Sebab ada kumpulan yang Allah kata tak guna dah bagi peringatan, kerana mereka tidak akan dapat melihat lagi. Kamu hanya bagi peringatan kepada orang yang mahu mengikuti zikra ini, kan? Jadi siapakah lagi yang ada potensi untuk mengikuti ini? Jadi kita telah sebut bahawa lahum ini merujuk kepada masyarakat umum. Di sana ada, kan, dua ekstrim tersebut semalam juga, kan. Di antara kumpulan yang beriman yang mengajak, mengetengahkan satu mesej besar, tentang tauhid, kan, versi tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan versi akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan juga versi akidah yang dan juga pegangan yang dipertahankan oleh satu lagi kumpulan al-mala', ataupun mereka-mereka yang memberi influence, kesan kepada masyarakat itu, kan, yang mempertahankan. Mereka inilah yang biasanya akan mempertahankan status quo ataupun kedudukan mereka ini dengan segala harga, kan. Mereka mengisytiharkan penentangan terhadap Rasul dan berusaha untuk menghapuskan Rasul, membunuh malah, kan. Ini juga telah berlaku dalam Bani Israel, ketika mana mereka mengisytiharkan mereka akan membunuh
Allah SWT sebut mereka telah membunuh, kan, yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, kan, mereka telah membunuh nabi-nabi, kan, yang diutuskan. Sebenarnya ada pendapat yang mengatakan Rasul-Rasul Allah SWT tidak akan dapat dibunuh, kan? Yang dibunuh hanya adalah Nabi, kan? Yang sebagai utusan Allah SWT, Rasul ini mereka ini tidak akan dibunuh, kan? Dia dilindungi oleh Allah SWT. Tapi orang-orang Bani Israel sendiri telah membunuh Nabi-Nabi, yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, Nabi-Nabi yang diutus kepada mereka, kan? Jadi yang buat kerja-kerja ini adalah kumpulan Al-Mala' ini, kan? Kumpulan yang mengadakan konspirasi, perancangan, pemusuhan, dan mereka ini adalah yang Allah SWT sebut tak guna bagi peringatan lagi kepada mereka, kerana mereka memang menutup, kan, diri mereka. Tidak semualah, kan, tapi mereka yang menentang, kan, dan telah membina pendirian mereka dalam hal itu, kan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, kan. Siapa yang Allah SWT akan tutup daripada petunjuk ini, siapa yang Allah SWT akan bagi peluang kepada dia lagi untuk membaki diri dia, kan. Jadi berilah peringatan, wadrib lahum. Lahum ini adalah kepada masyarakat yang duduk di tengah-tengah, kan, yang ramai, masyarakat majoriti ini, supaya mereka dapat menilai, kan, untuk mengikut kumpulan Al-Mala' kafir ini, kufur ini, ataupun untuk mengikut apa yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi wadrib, bagi peringatan ataupun bagi perumpamaan kepada mereka. Setelah hujah-hujah diketengahkan, sekarang bagi perumpamaan pula, hujah dalam bentuk sejarah, kan. Ashabal qaryah, tentang satu penduduk satu negeri. Ini yang menjadi perbincangan, kan, penduduk negeri ini, kan. Cumanya saya nak sebut di sini, ada pendapat yang besar, yang utamanya banyak tafsir-tafsir merujuk kepada ini sebagai penduduk negeri Antioch, kan, Antakya, kan, ataupun Antioch, yang dalam bahasa yang digunakan dalam Bible. Antioch ini adalah satu kawasan yang bersebelahan dengan negeri Palestin. Sekarang ini disebut dalam Syria, kan. Dulu di dalam negeri kawasan Turki, kan. Umumnya tafsir-tafsir merujuk kepada ini, kan. Bahawa yang dihantar itu adalah utusan daripada Nabi Isa, kan. Nabi Isa menghantar sahabat-sahabat dia dan disebut namanya sekali, kan. Cuma ini masih lagi terbuka, kerana tidak ada satu nas yang mengaitkan secara pasti nama-nama tempat, nama-nama orang ini dengan surah Yasin ini, sebab nuzul surah Yasin ini. Sebab itu disebut nama-nama Habib An-Najjar dan sebagainya, kan. Itu semua pendapat-pendapat yang berbeza, kan. Cuma di dalam pembincangan kita ni, kita akan apa yang dihujahkan oleh Islahi ini, Amin Hassan Islahi, dia mengetengahkan beberapa hujah yang mengatakan bahawa sebenarnya yang qaryah, ashabul qaryah yang disebut sini adalah Mesir, kan, iaitu Firaun, dan di utusan-utusan disebut di dalam, nanti kita akan baca sepanjang perjalanan ini, kita akan nampak hujah ini semakin kuat, kan. Dimulakan dengan dua rasul, kan, iaitu Musa dan Harun. Kemudian diikuti dengan peribadi yang ketiga yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, dalam surah ini, dan juga satu lagi surah yang akan menceritakan panjang lebar, lebih panjang lagi tentang hujah-hujah yang dibawa oleh peribadi yang ketiga ini, kan. Siapakah peribadi yang ketiga ini? Dalam tafsir-tafsir umum ni banyaknya menyentuh dia adalah sebagai seorang pemuda daripada hujung kampung yang tidak dikenali sebelumnya. Dia An-Najjar. Ada yang mengatakan dia adalah An-Najjar, tukang kayu. Ada yang mengatakan dia tukang kasut, tukang kulit dan sebagainya, kan.
Jadi itu pendapat yang berbeza sebab tidak ada satu nas yang mengaitkan. Sebab itu boleh saja uh, di pegang mana-mana pendapat, tapi saya dah sertakan hujah-hujah yang diketengahkan oleh Islahi yang mengatakan bahawa ini merujuk kepada uh, apa yang berlaku di Mesir, kan? Qaryah, ashabul qaryah ini, idza ahal mursalun, apabila ketika datang utusan-utusan daripada Allah kepada mereka, kan? Jadi boleh baca dalam nota yang saya ketengahkan itu, secara ringkas saya senaraikan ada 5 hujah yang diketengahkan oleh Islahi yang menyatakan bahawa ini adalah utusan yang hantar kepada Bani Israel. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengingatkan Bani Ismail ini. Bani Ismail, bila saya sebut Bani Ismail ini, saya merujuk kepada kumpulan yang umum itu. Bila saya rujuk kepada Al-Mala' Quraisy, kafir, golongan kafir atau musyrikun ini, kita merujuk kepada, saya gunakan perkataan biasanya Al-Mala' ataupun golongan kafir, kan? Dalam nota yang saya sertakan ini. Jadi mengingatkan Bani Ismail ini mengingatkan kumpulan yang ramai, kan? Umum tentang nasib yang akan mereka lalui dengan sikap penentangan mereka terhadap Rasul, seperti yang pernah dilalui oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi sekarang pilih, kan? Kamu hendak mengikut pemimpin-pemimpin kamu itu ataupun mengikut apa yang ditengahkan oleh Rasul ini. Dan peringatan ini adalah peringatan yang menjelaskan kepada mereka nasib yang akan mereka hadapi kalau mereka membuat pilihan yang salah, kan? Contoh di sini dibawa paparan peristiwa ketika Musa AS dihantar kepada Fir'aun, dan sikap Fir'aun terhadap seruan Musa dan nasib menimpa Fir'aun dan pendukung-pendukungnya yang menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS ni, kan? Jadi ada beberapa hujah yang diketengahkan. Saya rasa kita tak payah lihat tentang hujah-hujah ni, tapi kalau perlu perbincangan mungkin boleh cuba masukkan di dalam WhatsApp grup FB Live itu, ataupun nanti insyaAllah kita cuba wujudkan satu grup WhatsApp untuk perbincangan. Siapa yang berminat, saya boleh masukkan untuk nanti, kan? Boleh lontarkan di dalam FB Live tentang perbincangan tentang Ashabul Qaryah yang disebut Qaryah ni. Apakah hujah-hujah yang boleh kita bincangkan di situ, kan? Tapi di sini insya-Allah kita akan berpegang kepada dia adalah daripada Musa, Harun, yang diutus kepada Fir'aun bin Mesir, kan? Insya-Allah kita berhenti dulu di sini. Itu pengenalan awal kepada kisah panjang yang akan kita bincang dalam blog yang kedua ini. Saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa